إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat, segala nikmat yang dikurniakan kepada kita dan atas keizinannya kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar المسمى حلية الأبرار وشعار الأخيار بتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita pada majlis yang ke 79, majlis yang ke-79, dan kita sambung bacaan pada babu talabid uwad ad-du'a minal marid, berkenaan dengan bab orang yang mengunjung ataupun menziarahi pesakit disunatkan bagi dia untuk meminta doa daripada orang sakit tersebut. Jadi kita disunatkan untuk minta doa daripada orang yang sakit. Sebab apa? Sebab orang yang sakit ni dia termasuk di kalangan golongan yang al-muqtar. Al-muqtar ni orang yang dalam kesulitan. Orang yang kesulitan ni Allah Ta'ala ataupun baginda Nabi SAW mengatakan mereka adalah golongan yang dekat doa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yani Allah Ta'ala akan memakbulkan doa dia, orang yang sakit tersebut. Sebab apa? Orang yang sakit ni seperti mana dalam hadis yang lain, doa ataupun segala dosa-dosa dia Allah Ta'ala ampunkan, yakni dosa-dosa yang kecil. Sebab tu dalam satu hadis yang lain, yang mafhum dia mengatakan aqrabud du'a ila al-ijabah da'watul muttar. Mafhum dalam sebuah hadis mengatakan doa yang paling dekat diijabahkan, yakni dimakbulkan, iaitu orang doa yang da'watul muttar, yakni doa orang yang dalam kesulitan. Orang kesulitan ni banyak, sama ada dia dalam kesusahan, dia dalam apa-apa juga masalah yang sempit, yang dia tak mampu untuk selesaikan dia, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan makbulkan. Begitu juga orang yang sakit, dia berada di dalam golongan yang al-muqtar, yakni orang yang dalam kesulitan. Baik, kita baca hadis.
Hadis yang ke-428, kalau kita cetakan Darul Minhaj, hadis yang ke-428. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi Sunan Ibn Majah wa kitab Ibn Sunni bi isnadin sahih aw hasan an Maimun ibn Mihran an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhalta ala marid famurhu falyad'u lak fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Lakin Maimun lam yudrik Umar bin radhiyallahu anhu. Okay, baik. Al-Imam An-Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan Ibn Majah dan juga kitab Ibn Sunni dengan sanad-sanad yang sahih atau hasan ataupun hasan. Maksudnya hadis ni masih lagi dalam kategori yang baik, yang sahih. An Maimun ibn Mihran, daripada Maimun, daripada Ibn Mihran, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhalta ala marid, yani apabila kamu menziarahi atau menjenguk orang yang sakit, famurhu falyad'u lak, famurhu, yani maka mohonkanlah dia berdoa, minta dia doa kepada engkau. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, kerana doa dia tersebut seperti mana doa para malaikat. Nak kata betapa makbulnya doa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi kata fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, kerana doa dia tersebut seperti mana doa para malaikat. Kata para ulama, sebab apa? Orang yang sakit ni dia dalam keadaan, dalam proses Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa dia. Ini dosa-dosa yang kecil. Kalau seorang tersebut dia tak ada dosa besar dan Allah Ta'ala hapuskan dosa kecil dia, maka dia tersebut, doa dia tersebut seperti mana doa para malaikat. Ataupun orang yang sakit ni dia dalam keadaan biasalah, fitrah manusia, bila dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesakitan, dia secara automatik dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sentiasa dawam zikr, yakni sentiasa berzikir kepada Allah Taala, dan sentiasa berdoa kepada Allah Taala dan tadarruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tersebut, dalam keadaan tersebut dia punya status dia ataupun darjat dia agak tinggi. Maksud kata dia disebabkan dosa dia telah diampunkan, maka doa dia tersebut dianggap seperti mana doa para malaikat. Itu jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebabkan itulah kita disunatkan, digalakkan apabila kita menziarahi orang yang sakit, dengan kita minta doa daripada dia, daripada orang sakit tersebut. Tapi haruslah dengan beradab, jangan memaksa dia untuk berdoa. Apatah lagi kalau kita menziarahi orang-orang yang soleh, tok guru dan seumpama dengannya, minta doa daripada mereka. Kerana apa? Kerana doa mereka tersebut jaminan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan memakbulkan doa-doa mereka insya-Allah. Lakin Maimun lam yudrik Umar radhiyallahu anhu, kan tetapi perawi hadis ni iaitu Maimun ibn Mihran tidak dapat, yakni tidak sempat bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka disebabkan perkara tersebutlah para ulama khilaf hadis ni berstatus sahih ataupun hasan. Maksudnya dia masih lagi dalam hadis yang kategori hadis yang sahih, bukannya hadis yang
Dhaif. Allah. Okay, baik. Bab wa'dhi al-marid ba'da 'afiyatihi wa tadhkirihi wal wafa' bima 'ahada Allah Ta'ala 'alaihi min at-taubah wa ghairiha. Bab berkenaan dengan menasihati orang yang sakit ataupun mengingatkan orang yang sakit ba'da 'afiyatihi, selepas mana dia sembuh daripada penyakit dia. Wa tadhkirihi al-wafa' bima 'ahada Allah Ta'ala 'alaihi, dan mengingatkan janji dia kepada Allah, apa yang dia telah janjikan kepada Allah Ta'ala min at-taubah wa ghairiha. Itu kebiasaannya orang yang sakit ni, ghalib dia, orang yang sakit ni dia akan ingat dosa-dosa dia yang telah dia lakukan sewaktu dia sihat. Maka waktu sakit dia akan bertaubat dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ataupun dosa yang telah dilakukannya. Itu disunatkan kepada kita untuk mengingatkan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi telah mendatangkan dua ayat Al-Quran, iaitu qala Allah Taala wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Yani maka dan tepatilah janji, innal ahda kana mas'ula, kerana sesungguhnya setiap janji tersebut akan dipertanyakan, akan dipersoalkan di akhirat kelak. Terutamanya janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab di alam roh lagi kita telah berjanji akan mengesahkannya, akan berjanji akan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita diwajibkan untuk menunaikan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga janji-janji kita dengan makhluk, sesama manusia, kita diwajibkan untuk menunaikan segala janji-janji. Sebab apa? Sebab setiap janji akan dipersoalkan di akhirat kelak. Wa qala ta'ala wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Ila akhir ayat. Wal ayat fil bab katsiratun ma'rufah. Ayat-ayat berkenaan dengan menunaikan janji ini banyak dan ma'rufah, dan dikenali dan diketahui. Qala rawaina fi kitab Ibn Sunni an Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu qala maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sahha al-jismu ya Khawwat. Qultu wa jismuka ya Rasulullah? Qala fa fi lillahi bima wa'adtahu. Qultu ma wa'adtu Allah shay'an. Qala bala innahu ma min 'abdin yamrad illa ahdatha lillah 'azza wa jalla khairan fa fi lillah bima wa'adtahu. Al-Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Khawwat ibn Jubair radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat. Ini nama sahabat tersebut jarang kita dengar, iaitu beliau adalah Khawwat ibn Jubair, yakni saudara kepada Abdullah ibn Jubair. Kalau Abdullah ibn Jubair ni kita selalu dengar, Abdullah ibn Jubair. Khawwat ni kita jarang dengar. Beliau di kalangan dalam Al-Ansari ataupun nama gelaran dia dipanggil sebagai Abu Abdullah, dan beliau adalah salah seorang daripada panglima baginda Nabi SAW. Ini orang yang hebat dalam berperang, Khawwat ibn Jubair tersebut, dan dia termasuk di kalangan golongan yang bersama dengan baginda Nabi SAW menyertai peperangan Badar. Ini peperangan yang pertama dalam Islam. Dan beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun keempat, pada tahun 40 Hijrah, 40 Hijrah, ketika umur 93 ataupun lebih kurang macam tu lah, 90 lebih. Ini Khawwat ibn Jubair. Pada waktu tersebut dia sakit, maritu. Beliau berkata maritu, aku sakit. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian
baginda Nabi SAW menziarahi dia. Faqala sahal jismu ya khawat. Kemudian Nabi mengucapkan, mengatakan sahal jismu ya khawat, mudah-mudahan badan engkau akan sihat ya khawat. Jadi Nabi mendoakan dia dalam bentuk khabariyah. Sahal jismu ya khawat, satu lafaz yang berbentuk doa. Mudah-mudahan badan engkau akan sihat ya khawat, wahai khawat. Qultu, kemudian khawat membalas, wa jismuka ya Rasulullah, begitu juga dan badan engkau ya Rasulullah. Iaitu khawat turut mendoakan baginda Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata, fafilillah bima wa'adtahu, fafilillah bima wa'adtahu. Maksudnya Nabi mengingatkan dia akan janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikanlah apa janji, apa yang engkau telah janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian khawat kata, ma wa'adtullaha syai'an, yakni saya tidak berjanji apa pun dengan Allah. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, bala, bahkan, innahu ma min 'abdin yamrad, yakni sesungguhnya setiap hamba yang sakit itu, illa ahdasa lillahi azza wa jalla khairan, yakni melainkan Allah akan mendatangkan kebaikan kepada dia, bagi diri dia, bagi orang yang sakit tersebut. Fa fi lillah bima wa'adtahu, maka hendaklah engkau memenuhi, yakni tunaikan setiap janji, setiap apa yang engkau telah janjikan. Kata Imam At-Taibi, beliau mensyarahkan hadis ni, idza marida al-'abd al-mu'min thumma 'ufiya tanabbaha wa 'alima anna maradahu kana sababan 'ala dzunub al-madiyah fayandam. Yani orang yang apabila seorang hamba, orang yang beriman tersebut sakit, kemudian dia sembuh daripada sakit dia tersebut, dia kena ingat bahawasanya sakit dia tersebut disebabkan daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelum ni. Ini Allah Ta'ala nak mengingatkan dia, ini nak mengingatkan dia daripada dosa-dosa dia tersebut. Fayandam, maka hendaklah dia menyesal, ada rasa menyesal akan setiap dosa yang telah dilakukan sewaktu dia sihat. Dan juga dia kena berazam untuk tidak melakukan segala dosa-dosa yang telah dilakukan tersebut apabila dia sihat kelak. Itu dikira sebagai janji dia, maka hendaklah tunaikan janji-janji tersebut. Dan orang yang ziarah, dia disunatkan untuk mengingatkan supaya jangan buat dah, bertaubatlah kepada Allah dan seumpama dengannya. Itu di antara adab ataupun adablah, adab ketika menziarahi orang yang sakit. Selain daripada kita minta doa, kita bagi nasihat yang baik-baik. Baik. Bab yang berikutnya, bab ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Apa yang disebut kepada orang yang tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan dia. Maksudnya orang yang ada penyakit dan doktor kata tak ada harapan dah, tak ada harapan untuk sembuh. Apa yang kita perlu ucapkan? Ataupun dia dah rasa macam putus asa nak meneruskan kehidupannya disebabkan dia menanggung kesakitan yang tersebut, ataupun apa-apa juga masalah, dia rasa macam tak ada harapan dah untuk teruskan kehidupan. Baik. Qala rawayna fi kitab at-Tirmidzi wa Sunan Ibn Majah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut.
Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, iaitu dalam keadaan sakit yang mana menyebabkan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan nazak. Wa indahu qadahun fihi ma, dan di sisi baginda Nabi ada satu qadah. Qadah ni sejenis mangkuk lah, mangkuk, itu sejenis bekas. Fihi ma, dalam bekas tersebut ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, baginda mencelupkan tangan baginda ke dalam bekas air tersebut. Summa yamsahu wajhahu bil ma, dan kemudian menyapukan ke muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah Tuhanku, bantulah aku ala ghamaratil maut, menggambarkan tentang waktu sakaratul maut tersebut sangat-sangat menyakitkan. Ghamarat ni maksud dia asyiddah. Asyiddah ni maksud dia satu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Wa sakaratul maut, dan wasakarat ni bayan kepada ghamarat tersebut, iaitu tempoh sakarat tersebut. Wasakaratul maut, ini satu tempoh keadaan yang sangat menyakitkan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, apa yang berlaku kepada para anbiya, setiap anbiya ataupun setiap manusia akan melalui tempoh sakaratul maut, waktu sakaratul maut tersebut, dan para anbiya juga melalui sakaratul maut tersebut. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan sakaratul maut tersebut sangat menyakitkan, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya membantu menolong dia dalam keadaan tersebut. Nak menggambarkan betapa sakitnya waktu ataupun sakarat tersebut, sakaratul maut tersebut. Kata Imam Qurtubi, ada dua faedah. Ada dua faedah daripada keadaan tersebut yang berlaku kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak menyempurnakan apa kelebihan kepada para anbiya dan itu kata disebabkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyaddu bala'an al-anbiya, orang yang paling teruk, yang paling kuat dia punya ujian adalah para anbiya. Maka dengan sebab tersebut Allah Ta'ala nak melengkapkan dia punya ujian kepada para anbiya tersebut, dan untuk meninggikan darjat mereka. Dan itu bukanlah dikira sebagai kekurangan kepada para anbiya, dan juga sebagai azab, bahkan sebagai meninggikan darjat mereka, bukan sebagai azab. Dan juga faedah yang kedua, untuk kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan tersebut, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratul maut, untuk menceritakan kepada kita akan betapa seksanya, betapa teruknya waktu sakaratul maut tersebut. Sebab apa? Sebab kalau orang yang hidup, dia takkan tahu, waktu keadaan tersebut, waktu sakarat tersebut. Kita tengok orang yang nazak, seolah-olah dia macam roh dia senang keluar, tapi hakikat dia hanya orang yang orang tersebut sahajalah yang merasai betapa sakitnya sakarat tersebut, sehinggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Baik, itu di antara kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, nak menggambarkan kepada kita betapa sakitnya sakarat tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahihain,
Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Al-Imam telah meriwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dalam keadaan sakit tersebut, wa huwa mustanidun ilayya, dia dalam keadaan, baginda Nabi dalam keadaan bersandar ataupun berada di pangkuan baginda di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri baginda. Beliau berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosaku. Seperti mana kita ketahui sebelum ni, Nabi minta ampun tersebut bukanlah nak menunjukkan baginda Nabi seorang yang berdosa, akan tetapi baginda nak mengajar kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab baginda Nabi dan para anbiya adalah golongan yang maksum, yang terpelihara daripada melakukan dosa. Maka di sini kita faham Nabi minta ampun, minta istighfar, minta keampunan daripada Allah untuk mengajar kepada umatnya, dan juga untuk menunjukkan akan tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang hakikatnya baginda Nabi adalah seorang yang maksum. Warhamni, dan rahmatilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Serta sampaikanlah aku, yakni pertemukanlah aku birrafiqil a'la. Kalau rafiq ni maksudnya teman, al-a'la yang tertinggi, yakni teman yang tertinggi. Maksud kata para ulama, teman yang tertinggi di sini adalah golongan para malaikat al-muqarrabun, para malaikat al-muqarrabun, dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Itu maksud secara umum, itu rafiqul a'la tersebut. Ataupun itu maksud secara umum, iaitu rafiqul a'la ni adalah para malaikat dan juga hamba-hamba Allah yang soleh di syurga. Itu maksud Nabi minta doa wa alhiqni birrafiqil a'la tersebut. Itu maksud secara umum. Okay. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu kita disunatkan untuk maksud secara umum dia, iaitu kita disunatkan memberitahu kepada orang yang berputus asa disebabkan dia punya sakit, dia tak mampu nak teruskan kehidupan dia. Itu kita kena nasihatkan dia untuk sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga minta akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Untuk yang berikutnya, sebab dia punya perbahasan ni agak panjang, saya rasa cukup setakat tu untuk hari ini, dan kita akan sambung pada majlis yang akan datang, sebab dia panjang sikit, sebab masa pun dah tak mengizinkan. Esok saja insyaAllah kita berhenti setakat ni. Dan keadaan saya pun kurang, disebabkan ada kosong sikit, tak dapat nak fokus sikit, minta maaf. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu esok insyaAllah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات
مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.